Pembentangansons, Technology, and Kejurudaran dalam Islam Kadafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Azizul Hakim, pelajar SEM 2 di Politeknik Sandakan Sabah, selaku wakil kumpulan 2 bagi pembuka bicara bagi kami membentangkan topik 5 Sains dan Teknologi Islam dalam kaedah fiqh. Jadi saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, yaitu yang pertama Azizul Hakim bin Daud, yaitu saya, Muhammad Nazir Shah bin Muhammad Rafiuddin, seterusnya Muhammad Adam Kushairi bin Syaiful, dan yang terakhir Alif Hazwan bin Muhammad Mustafa. Dan saya akan memperkenalkan juga ustaznya, yaitu Ustaz Faiz Aiman bin Muhammad. Alhamdulillah, ini adalah wajah-wajah yang akan membentangkan kaedah fiqh, yaitu bagi kaedah fiqh, yaitu saya Azizul Hakim. Bagi perbezaan fiqh, yaitu Alif Hazwan, terusnya kaedah fiqh, yaitu Adam Kushairi. Nazri Shah akan membentangkan dari segi pengenalan dan definisi fiqh. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Nazri. Saya akan mulakan topik kita dengan pengenalan kaidah fiqh. Kaidah fiqh adalah suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Kaidah fiqh boleh ditakrifkan sebagai hukum syarak secara keseluruhan yang merangkumi pelbagai masalah hukum fiqh. Terdapat pelbagai kaidah fiqh yang telah diperkenalkan oleh para ulama bagi menyelesaikan permasalahan baru yang timbul saban hari. Kaidah-kaidah yang diperkenalkan jelas memberi impak positif terhadap memelihara kemaslahatan ummah kini. Kesukaran yang akan menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkan berdasarkan kaidah ini ialah kesukaran yang melampaui had biasa dan tidak mampu ditanggung oleh manusia pada kebiasaannya. Bahkan boleh memudaratkan diri seseorang serta menghalangnya daripada melakukan kerja amal. Disyaratkan juga kesukaran itu umum berlakunya, adapun kesukaran yang jarang-jarang berlaku maka kesukaran itu tidak diambil kira. Kesukaran biasa yang wujud dalam melaksanakan kewajiban dan kerja-kerja seharian yang mampu dilakukan oleh manusia tanpa mendatangkan kemudaratan, maka kesukaran ini tidak menghalang dari tanggung jawabnya. Dari segi syarak, juga tidak mengangkatnya seperti kesukaran bekerja, mencari rezeki, berjihad, menentang musuh, dan sebagainya. Definisi kaidah fiqh. Terdapat beberapa definisi kaidah fiqh yang disebutkan oleh para fuqaha. Berikut kami nyatakan di antara definisinya. Kaidah fiqh dari sudut istilah bermaksud hukum yang bersifat ghalib, kebiasaan, yang darinya dapat dikenal pasti hukum juzuk-juzuk fiqh secara langsung. Kata Al-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, yang terpakai kepada juzuk-juzuknya untuk dikenal pasti hukum hakam daripadanya. Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali, kaidah adalah suatu kenyataan yang menyeluruh yang dapat dikenal pasti daripadanya hukum-hukum juzuk-juzuknya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapatlah kita pahami bahwa kaidah fiqh itu merupakan suatu kaidah umum yang bersifat menyeluruh ataupun aghlabi, kebiasaan yang mana daripadanya kita dapat mengetahui hukum hakam bagi cabang-cabang yang berkaitan dengannya. Dasar-dasar utama fiqh bersifat kulliyah, menyeluruh, dalam bentuk teks perlembagaan ringkas mengandungi hukum hakam perundangan umum dalam sesuatu isu yang termasuk dalam skop perbincangannya. Hukum syarak dalam permasalahan aghlabiyah, majority, yang digunakan untuk mengetahui hukum hakam di bawahnya. Antara pelopor definisi pertama ialah Al-Jarjaniyah dan Al-Taftazani. Manakala pelopor definisi kedua pula ialah Imam Al-Syatabi. Realitinya, kedua-dua aliran tersebut tidak bertentangan di antara satu sama lain. Kerana maksud aliran pertama yang menyatakan dasar-dasar fiqh bersifat kulliyah adalah sesuatu kaidah tidak akan berada di dalam kaidah yang lain tanpa menafikan kemungkinan wujudnya pengecualian hukum terhadap sesuatu kaidah sebagaimana yang dikehendaki oleh aliran kedua. Justru, kaidah fiqh disimpulkan sebagai satu
penyataan ringkas yang mengandungi makna yang umum, serta merangkumi permasalahan cabang fikih yang pelbagai. Kaidah tersebut bersifat umum dan diterima pakai dalam setiap permasalahan fikih termasuk ibadat, perkawinan, muamalat, dan jinayah. Imam Syafi'i menegaskan, ia diaplikasikan dalam 70 bab fikih, misalnya dalam bab ibadah. Puasa seseorang tidak dapat dibedakan di antara sunat dan wajib, melainkan dengan niat si pelakunya. Dalam masalah muamalat semasa, ada sesetengah penjual menawarkan kupon untuk setiap pembelian melebihi Rm200 untuk ditukar dengan barangan tertentu. Pembelian itu tidak diharuskan jika si pembeli sesuatu barangan daripada penjualan tersebut dengan niat untuk mendapatkan kupon tersebut. Dan begitulah sebaliknya. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian hukum terhadap kaidah tersebut. Contohnya ialah, seseorang yang berniat untuk memakan nasi atau bersetubuh semasa berpuasa tidak dianggap membatalkan puasanya selagi mana dia tidak melakukannya. Sebagaimana seseorang yang berniat untuk mengkhianati sesuatu, amanah tidak perlu membayar ganti rugi, melainkan dia cuai dalam melaksanakan amanah tersebut. Dan selepas itu ialah faedah mempelajari kaedah fiqh, iaitu mempermudahkan seseorang untuk mengetahui hukum cabang fiqh, membentuk kemahiran fiqh yang kuat dan baik, dan pembelajaran kaedah fiqh dapat menginfokan tentang masalah tentang fiqh. Terdapat berbagai kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh, antaranya ialah para ulama menghasilkan hukum-hukum yang lebih tepat berdasarkan dalil yang mengukuh, boleh mengetahui hukum-hukum syarak dan beramal dengan yakin, memahami cara-cara ulama, mengistibatkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah serta dalil-dalil lain. Maafkan saya. Boleh mengetahui cara ulama menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Boleh mengetahui punca perselisihan hukum di kalangan ulama serta membuat perbincangan secara ilmiah. Tahukah anda bahawa penguasaan ilmu usul fiqh sangat penting dalam pengajian hukum Islam? Cuba bayangkan apakah faedah yang akan anda dapati setelah menguasai ilmu ini. Usul fiqh ini menjadi ilmu asas dan kunci utama kepada pelajar pengajian hukum Islam. Faedah utama penguasaan ilmu ini ialah untuk memberi kemahiran bagaimana menentukan sesuatu hukum yang terkandung dalam teks perundangan Islam. Penguasaan ilmu ini memungkinkan pelajar memahami kehendak teks perundangan dengan tepat dan seterusnya memberi penilaian terhadap segala tindak tanduk manusia berasaskan neraca keadaan usul fiqh. Pengembangan hukum Islam akan dilakukan oleh mereka yang menguasai ilmu ini. Seterusnya ialah penulisan kaedah fiqh. Terdapat 4 penulisan, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali. Saya Ali Fazwan bin Muhammad Mustafa. Saya akan membentangkan iaitu perbezaan di antara kaedah fiqh dan kaedah usul. Perbezaan di antara kaedah usul dan kaedah fiqh dapat kita fahami dengan mengenal pasti definisi di antara keduanya terlebih dahulu. Di sini saya akan membentangkan definisi usul ataupun kaedah usul. Usul fiqh dari sudut istilah bermaksud mengetahui dalil-dalil fiqh yang bersifat ijmali iaitu kulli dan cara mengambil faedah daripadanya serta mengetahui keadaan seseorang mustafid ataupun mujtahid. Berdasarkan kepada definisi yang saya baca tadi, kita dapat menyatakan bahawa kaedah usul itu terdiri daripada 3 skop yang berikut. Yang pertama, kaedah usul memberi tumpuan pada mengenal pasti dalil-dalil ijmali, iaitu dalil-dalil yang disepakati dan juga dalil-dalil yang tidak disepakati. Kedua, ilmu kaedah usul membahaskan berkenaan cara-cara mengambil faedah daripada dalil-dalil tersebut, iaitu cara-cara mengeluarkan hukum
hakam syarak daripada dalil-dalil syar'i, ia seperti kata perintah, kata larangan, ayat-ayat khas, mutlak dan seumpamanya. Ketiga, ilmu ini juga membincangkan berkenaan keadaan seorang mujtahid, iaitu individu yang mengambil faedah daripada dalil-dalil syarak ini. Turut termasuk di dalam perbahasan ini adalah berkenaan al-ta'arud dan juga al-tarjih dan juga fatwa, kerana ia merupakan tugas-tugas seorang mujtahid. Seterusnya, saya akan membentangkan definisi kaedah fiqh. Terdapat beberapa definisi kaedah fiqh yang disebutkan oleh para fuqaha. Berikut saya akan nyatakan di antara definisinya. Ialah kaedah fiqh dari sudut istilah bermaksud hukum yang bersifat galib ataupun kebiasaan yang darinya dapat dikenal pasti hukum juzuk-juzuk fiqh secara langsung. Kata Al-Taftazani, kaedah fiqh adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh yang terpakai kepada juzuk-juzuknya untuk dikenal pasti hukum hakam daripadanya. Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali, kaedah adalah suatu kenyataan yang menyeluruh yang dapat dikenal pasti daripada hukum hakam juzuk-juzuknya. Berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, dapatlah kita fahami bahawa kaedah fiqh itu merupakan suatu kaedah umum yang bersifat menyeluruh ataupun aghlabi, kebiasaan yang mana daripada kita dapat mengetahui hukum hakam bagi cabang-cabang yang berkaitan dengannya. Akhir sekali, saya akan kongsikan beberapa perbezaan antara usul fiqh dan kaedah fiqh. Pertama, usul fiqh sebagaimana yang kami sebutkan dalam definisinya di atas sebentar tadi adalah merupakan dalil-dalil umum, manakala kaedah fiqh pula diibaratkan sebagai hukum hakam yang bersifat umum. Yang terakhir, fokus perbincangan bertopik ataupun maksud bagi ilmu usul al-fiqh adalah dalil dan juga hukum, manakala kaedah fiqh lebih tertumpu kepada perbuatan mukallaf. Itu saja daripada saya tentang perbezaan di antara kaedah fiqh dan kaedah usul. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menerangkan tentang kaedah fiqh asasi. Jadi sebagian ulama telah menggariskan 6 kaedah asasi, manakala sebahagian yang lain berpendapat bahawa terdapat 5 kaedah asasi sahaja. Pandangan yang masyhur ialah pandangan yang kedua, Al-Suyuti, Al-Burnu dan Al-Nadawi. Jadi saya akan membincangkan 5 kaedah ini secara ringkas. Jadi saya akan menerangkan tentang kaedah yang pertama, iaitu kaedah fiqh tentang segala urusan berdasarkan niatnya. Jadi kaedah ini telah menjelaskan bahawa niat seseorang mukallaf itu diambil kira dalam menentukan hala tuju perbuatannya. Niat ini akan menentukan sama ada sesuatu perkara tersebut adalah haram ataupun halal, sah ataupun batal. Menurut Al-Suyuti dan Al-Shal berkata terdapat 3 peranan niat yang utama, iaitu yang pertama membezakan di antara ibadat dan adat, yang kedua membezakan di antara peringkat-peringkat ibadat, dan yang ketiga ialah membezakan di antara perbuatan yang ikhlas dengan menunjuk-nunjuk. Jadi ini adalah dalil-dalil tentang kaedah tadi. Dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Al-Baqarah ayat 2 muka surat 208. Jadi cara pengendalian ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hak suami untuk merujuk kepada isteri bergantung kepada niat suami. Jika beliau menginginkan islah, iaitu perdamaian, hak tersebut diberikan kepadanya. Sebaliknya jika beliau berniat untuk memudaratkan isterinya, hak tersebut tidak diberikan kepadanya.
Jadi ini adalah salah satu contoh di antara contoh masalah yang terdapat di bawah kaedah tersebut. Ialah yang pertama ialah jika seseorang berkata kepada rakannya, ambillah wang RM20 ini, ia akan menjadi hibah apabila diniatkan derma, dan sekiranya tidak diniatkan demikian, ia akan menjadi hutang yang perlu dibayar balik, al-gunnu. Okey, kaedah yang kedua pula ialah kaedah keyakinan tidak dihapuskan dengan syak. Jadi seperti mana yang kita faham, kaedah ini termasuk dalam 5 kaedah asasi. Jadi bila diperbincangkan bab-bab fiqh seperti ibadat, muamalat, jenayah dan perkahwinan, tidak akan lengkap tanpa penghuraian kaedah ini. Jadi ini adalah dalil-dalilnya. Dalil yang pertama daripada hadis. Maksudnya Nabi SAW bersabda, jika kamu menghadapi masalah kesakitan perut namun tidak pasti adakah terkentut ataupun tidak, janganlah keluar daripada masjid, tidak perlu berwuduk sehingga terdengar bunyi ataupun berbau. Muslim. Cara pendalilannya ialah asalnya seseorang yang berwuduk kekal dalam keadaan berwuduk jika dia tidak terbatal, dan semata-mata syak ataupun zan, justru dia kekal dalam keadaan yakin berwuduk sehinggalah dapat bukti berhadas yang meyakinkan seperti bunyi kentut ataupun berbau. Jadi ini adalah contoh-contoh kaedah yang kita dapat saksikan, contoh-contoh masalah dia. Antaranya ialah jika diketahui terdapat harta haram atau harta rampasan atau harta dicuri di sebuah kedai, namun demikian tidak dikenal pasti di bahagian mana, kita diharuskan untuk menjalankan urusan jual beli di kedai tersebut, kerana barang yang hendak dijual beli yang diurus niagakan hanya disyaki haram, dan keyakinan asal iaitu ia adalah halal tidak terhapus dengan syak tersebut. Jadi kita beranjak kepada kaedah yang ketiga, iaitu kesukaran membawa kepada keringanan. Jadi kaedah ini secara umum dia bermaksud hukum hakam yang mendatangkan kesukaran untuk dilaksanakan oleh mukallaf akan diringankan cara pelaksanaannya oleh syarak. Namun demikian ia bukan berarti semua kesukaran diberikan keringanan. Oleh sebab itu berikut dinyatakan dabit penentu kesukaran yang diberikan ruksah ataupun keringanan oleh syarak. Seterusnya ialah dalil-dalil tentang kaedah ini. Ialah kita ambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 2 surat 185. Dan yang seterusnya maksudnya kami Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Al-An'am ayat 6. Cara pendalilan Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatakan dia tidak menginginkan kesukaran kepada umat ini. Sebaliknya mereka disuruh melaksanakan tanggungjawab sekadar termampu. Jadi ini adalah contoh-contoh tentang kaedah, yakni permasalahan tentang kaedah berikut. Yang pertama, pensyariatan khiyar bai' al-araya dan jual beli salam. Kedua, diharuskan kepada sesiapa yang kehabisan makanan untuk memakan perkara yang haram. Contohnya kita berada di hutan, jadi kita sudah cari binatang-binatang yang lain, namun yang kita jumpa adalah khinzir, jadi kita boleh memakannya. Terusnya ialah kaedah keempat, iaitu tidak ada mudarat yang tidak memudaratkan. Jadi kaedah ini disebut dengan yang maksudnya mudarat dihapuskan, al-nadawi. Ia diaplikasikan sebagai isu fix dengan kata lain, ia berkait rapat dengan menjaga kepentingan agama, jiwa raga, keturunan, harta dan maruah. Ini adalah dalil-dalil tentang kaedah ini. Kita ambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud apabila kamu mentalakkan isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara makruf atau ceraikanlah mereka dengan cara makruf pula. Janganlah kamu menunjuki mereka untuk memberi kemudaratan, kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Al-Baqarah. Jadi Allah SWT menjelaskan tentang ketidakharusan memudaratkan isteri. Suami tidak boleh untuk meneruskan kehidupan dengan isteri semata-mata untuk memudaratkannya. Jadi perkara ini tidak boleh. Jadi sebaliknya, jika dia ingin hidup bersama, kehidupan perlulah diharungi dengan hubungan yang baik ataupun menceraikan isterinya dengan baik jika hubungan itu tidak dapat diteruskan lagi. Contoh-contoh masalah yang terdapat di bawah kaedah ini ialah yang pertama, Al-Khatib Al-Syarbini, dia telah menjelaskan tentang keharusan lelaki merawat perempuan dan sebaliknya jika keadaan memaksa, darurat, walaupun di tempat aurat mukhallazah. Namun demikian, seseorang pesakit perempuan perlulah mengikut keutamaan berikut terlebih dahulu. Itu yang pertama, doktor perempuan Muslim pakar. Yang kedua, doktor perempuan bukan Muslim pakar. Doktor lelaki Muslim pakar. Yang terakhir, doktor lelaki bukan Muslim pakar. Majma' al-Fiqh al-Islami. Alhamdulillah, kita telah berada dalam kaedah yang terakhir, iaitu adat adalah penentu. Sebagaimana kita tahu, adat ialah peraturan yang diamalkan sejak turun-temurun, sejak dahulu kala, dan sesuatu masyarakat yang sehingga merupakan hukum hakam peraturan yang perlu dipatuhi.
ia adalah sesuatu keadaan yang dilakukan secara berterusan oleh orang ramai secara rasional serta dilakukan berulang kali. Jadi kaedah ini bermaksud bahawa adat sesuatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas syarak. Jadi adat tersebut berlandaskan hukum-hukum syarak yang diambil kira dalam penentuan hukum syarak al-Burnu. Namun demikian, terdapat beberapa syarat untuk menerima adat sebagai penentu hukum tersebut. Ini adalah dalil-dalilnya. Dalil yang pertama terambil juga daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan kewajipan ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dan dengan cara ma'ruf. Al-Baqarah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak memperincikan kadar makanan dan pakaian yang perlu diberikan kepada isteri, sebaliknya meninggalkan kepada adat sesuatu masyarakat untuk menentukannya. Contoh-contoh permasalahan tentang kaedah ini ialah yang pertama di antara rukun jual beli, iaitu zirah. Namun demikian fuqaha antara Al-Nawawi mengharuskan urus niaga yang jalankan tanpa sighah jika ia menjadi adat sesuatu masyarakat. Yang kedua, penetapan hukum baligh, sekurang-kurangnya haid dan nifas, serta perbuatan banyak yang membatalkan solat ditentukan oleh urf ataupun adat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir sekali adalah penutup. Usaha gigi para fuqaha membina kaedah-kaedah fikah yang sangat mulia dan sewajarnya dihargai oleh masyarakat muslim, yang mempermudahkan seseorang untuk mengetahui hukuman fik kerana penguasaan terhadap semua masalah fik yang banyak dan berselera adalah sukar. Di samping itu juga, ia mampu membentuk kamera fik yang kuat dan baik sekaligus dapat membantu untuk meneroka berbagai isu fik semasa dengan penyelesaian yang tepat dan baik. Pengetahuan yang jitu mengenai kaedah ini juga pastinya menjadi asas yang kukuh untuk mempelajari hukum-hukum fiqh. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekian dari kami, thank you.